Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa syukuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir. Fama uhilla bihi li ghairillah. فمن ابتغى باغا ولا عدل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Surah Al-Baqarah. Firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada yang baik-baik, yang halal, apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah sekiranya kamu benar-benar mengabdikan diri kepadanya. Sesungguhnya diharamkan kepada kamu daging babi, bangkai daging babi, dan apa yang disembelih tujuannya bukan kerana Allah. Maka sesiapa yang berada dalam keadaan darurat tidak menjadi salah dan haram kepadanya dengan tidak melampaui batas dan tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dihormati pengacara majelis, ada ahli panel dan semua hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Bersempena dengan proklamasi darurat yang dirasmikan oleh Yang Maha Agung, Yang Maha Agung di negara kita ini, bagi umat Islam perlu kembali kepada petunjuk Allah di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW dan ajaran Islam yang sempurna dan lengkap, merangkumi segala aspek kehidupan manusia dalam semua situasi dan realiti, tanpa mengira tempat dan zaman. Ajaran yang sesuai untuk semua dan sepanjang zaman. Maka Islam memberi petunjuk yang khusus dalam perkara darurat. Darurat dengan makna perkara yang mendatangkan kesusahan, yang datang tak disangka, menyebabkan terancamnya rukun-rukun hidup manusia. Jadi disebut dalam Islam ad-daruriyat, perkara yang asasi dalam kehidupan manusia, iaitulah agama, nyawa, akal, keturunan, maruah dan harta. Dalam keadaan biasa, di sana ada batas sempadan halal dan haram. Dalam menentukan perkara yang mendatangkan maslahat dan menolak darurat, menolak bahaya dan keburukan.
dalam keadaan yang tertentu, Allah mengizinkan kepada manusia melakukan perkara yang tidak menjadi bebanan kepada mereka. Berkonsepkan firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan manusia melainkan apa yang mampu ditunai, ditanggung, dipikul, dibuat oleh manusia. Sehingga perkara yang menjadi rukun penting dalam kehidupan manusia, iaitulah makanan yang berkait dengan menjaga nyawa. Dalam keadaan darurat, keadaan terpaksa tidak ada makanan yang halal, maka Allah mengizinkan dimakan makanan yang haram dengan qadar yang berpatutan. Ayat yang dibaca awal tadi menyatakan Allah mengharamkan bangkai daging babi dan sembelihan yang bukan kerana Allah. Haram bagi orang Islam memakannya. Namun dalam keadaan darurat, yang haram itu diizinkan. Walaupun ayat ini berkait dengan makanan yang menjadi keperluan pada semua manusia tanpa mengira agama. Namun bagi orang Islam, Allah Ta'ala mengizinkan yang haram dalam keadaan darurat. Berdasarkan pada ayat ini, para ulama menggubalkan satu kaedah yang terkenal dalam usul fiqh. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat menghalalkan yang diharamkan. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Dan darurat itu ditentukan qadarnya mengikut keperluan, mengikut tahap. Ulama mengatakan juga dalam usul fiqh, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran, petunjuk iktibar daripada ayat dikira daripada lafaz yang umum, yang menjadi konsep umum, bukan sebab yang khusus. Walaupun ayat dibaca saya berkait dengan makanan, tetapi itulah juga dalam perkara berkait memelihara nyawa, memelihara maruah, keturunan dan harta. Kalau berlakukan darurat, maka Islam mengizinkan. Bersempena dengan kita menghadapi darurat kesihatan, pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Tak jumpa lagi vaksin yang mencegah secara konsisten. Masih dalam kajian dan mengebok seluruh dunia. Memakan korban yang besar, tak boleh disekat. Apalagi dalam dunia langit terbuka, dunia tanpa sempadan. Yang berlaku pada hari ini, kita mendapat maklumat dari seluruh pelosok dunia. Dalam masa yang sama, hubungan manusia yang begitu canggih, cepat bergaul antara satu sama lain. Bagi mencegah darurat ini berlaku, kerajaan diizinkan mengisytiharkan darurat, menetapkan undang-undang yang tertentu bagi mencegah. Ulama mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak keburukan hendaklah didahulukan daripada menarik maslahat. Keburukan yang mendatang, apa lagi sudah berlaku keburukan itu. Mudarat sudah berlaku dan negeri kita dah ada mereka yang ditimpa wabak ini. Maka wajar kerajaan bertindak sesuatu. Setelah diberi masa dan tempoh beberapa bulan,
sehingga hari ini tak dapat dibendung. Dan perlu dibuat kajian dengan cara mendalam, sama ada yang terkini ataupun andaian-andaian. Dan dalam dunia terbuka ini sekiranya kita dapat mengatasi masalah wabak sekalipun. Apalagi tak dapat diatasi. Kalau dapat mengatasi sekalipun, kita tak boleh sekat mereka masuk ke negeri kita, sama ada secara izin atau tak izin. Yang boleh membawa wabak itu, setelah dilihat mereka yang bertugas di barisan hadapan, khususnya anggota polis dan petugas kesihatan, sudah ada yang kena wabak ini. Persediaan kesihatan juga perlu cukup lengkap dalam keadaan berbagai andaian. Tak cukup dengan yang ada, kerajaan mesti mengerahkan segala tenaga. Perlu diisytiharkan darurat untuk mengatasi masalah wabak, bagi mengatasi selamatnya nyawa manusia daripada menjadi mangsa korban ini. Nabi bersabda dalam hadis hasan, hadis jadi hujjah, la darara wa la dirar. Tidak harus melakukan perkara yang mudarat dan mudarat pada orang lain. Hadis ini ditafsirkan khusus dalam masalah wabak, bila berlakunya wabak ta'un amwah yang terkenal di Syam di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baginda telah melaksanakan hadis Nabi SAW yang mengatakan segera berlaku wabak ta'un di satu negeri. Diketahui ada negeri yang ditimpa wabak ta'un, jangan masuk ke negeri itu. Orang ada dalam negeri yang ada wabak, jangan keluar. Dengan makna dia sendiri mesti mudarat dan jangan beri mudarat pada orang lain. Iaitulah peraturan kuarantin yang terkenal pada hari ini. Dilaksanakan oleh Amr bin As yang ditugaskan menjadi wali di Syam selepas wafatnya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu dengan sebab wabak ta'un. Hukum syarak sudah ada dalam perkara ini. Ada orang kata, mengapa tak dibincang dulu? Kita kena sedar bahawa darurat ini adalah darurat yang datang dengan segera, yang mesti dibendung dengan serta-merta, tak boleh dibincang. Ada perkara yang boleh dibincang dalam darurat ini. Contoh yang lebih nyata, yang mudah dipahami oleh orang kampung biasa pun. Kalau orang yang ahli akademik ilmuwan tak faham juga, tak tahu nak katalah. Contohnya, saya sebut dalam tulisan saya, berlaku rumah terbakar. Datang panggilan di pejabat bomba, ada rumah terbakar. Mengikut kaedahnya, yang diketahui oleh umum, semua orang boleh faham. Tak boleh ditangguh lagi, mesti serta-merta kerahkan tenaga. Jangan nak mesyuarat dulu. Pegawai bomba panggil anggota dia mesyuarat dulu nak guna kereta mana. Nak buka minit mesyuarat dulu. Nak latih siapa dia. Jawab dia jadi abu lah tempat kebakaran itu. Di sini dalam Islam disebut fiqh muwazanah. Fiqh perimbangan. Pertimbangan perkara yang muajjal yang disegerakan dan muajjal yang boleh ditangguh. Darurat mesti diisytiharkan serta-merta dalam suasana yang berlaku ini. Bagaimana nak menilai darurat itu boleh dibincang. Nak tamatkan darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat
boleh menghalalkan yang diharamkan. Dalam keadaan tergesa, yang haram boleh jadi halal. Bertindak, buat undang-undang, apa saja. Nak sekat, nak cegah wabak berlaku. Serta-merta apa saja undang-undang. Sama ada tindakan, larangan, cegahan, kalau tak cukup sumber, kerajaan boleh ambil. Disebut dalam surat itu boleh ambil bangunan. Boleh ambil segala alat, walaupun tuan dia tak bagi. Boleh ambil. Kerana nak hadapi masalah ini. Lepas tu ganti. Bagaimana nak ganti ni boleh bincang. Nak ambil tak sempat nak bincang. Itu sebagai contoh. Nak ganti berapa nilai harga dia tu boleh mesyuarat. Ini semua ada dalam proklamasi darurat itu. Perkara yang tak patut kita buat pada masa ini. Berbalah siapa nak jadi Perdana Menteri. Nak latih siapa Perdana Menteri. Suasana begini nak bahas kena itu. Nak cukup undi parlimen. Ini semua kerja-kerja mengarut. Tak peka dengan wabak yang menipu rakyat. Ini mesti ditolak, dicegah. Apa saja langkah-langkah yang boleh mengganggu kerja Mahkamah Darurat ini mesti ditangani dengan peraturan yang tegas. Kalau kita balik kepada Islam, kita akan dapati dalam ajaran Islam semua ada perkara ini. Dan sebab itu jangan ragu, jangan syak, jangan was-was nak bertindak dalam suasana darurat ini demi maslahat kita semua yang diperintah oleh Allah Ta'ala menjadi tanggungjawab pada kerajaan. Cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.